Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Thank you for joining day 3 live event with Microsoft, dan untuk semua adik-adik, tak pastilah yang join ni cikgu ataupun adik-adik pelajar-pelajar. So sekiranya pelajar-pelajar, thank you for joining this event today. So hari ni merupakan hari yang ketiga kita buat students track untuk drive-thru event bersama Microsoft, dan untuk hari ini kita ada penceramah Puan Suhana binti Ismail daripada Politeknik Mersing yang juga merupakan MI Expert Malaysia. Hari ini Puan Suhana akan ajar semua macam mana nak organize notes menggunakan OneNote Class Notebook. Sebelum tu, izinkan saya share a little bit of housekeeping. Maaf ya, dui bahasa. So sekiranya ada apa-apa soalan boleh ajukan di ruangan Q&A, dan untuk makluman semua sesi ini sedang dirakam, dan semua recording ataupun sesi rakaman untuk semua webinar kita akan dimasukkan di dalam portal Delima. Dan sebentar lagi selepas sesi pembentangan daripada penceramah, kita akan kongsikan, mungkin kita boleh kongsikan awal sikit lah, kita akan kongsikan attendance form yang saya akan tunjuk selepas ini, dan ada peluang untuk pelajar-pelajar menang hadiah daripada Microsoft. Right, so sekiranya ada kawan-kawan yang belum join, boleh cepat-cepat panggil, bagi link supaya mereka boleh join dan belajar daripada Puan Suhana. Dan ini adalah hadiah yang disponsor oleh Microsoft. Adik-adik ada peluang untuk menang hadiah backpack daripada Microsoft Malaysia, insyaAllah. Dan saya paparkan sekarang attendance form untuk sesi hari ini, tapi don't worry, kita akan sentiasa share di dalam ruangan Q&A, dan tanpa melengahkan masa saya serahkan kepada Puan Suhana untuk penyampaian hari ini. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terlebih dahulu saya nak buat sikit ucapan lah selamat Hari Wanita kepada semua wanita-wanita yang berada di luar sana. Okey, untuk slot hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan macam mana kita nak implement penggunaan OneNote sebagai seorang pelajar. Okey, akan saya share konten dahulu. Kejap. Kejap ya, lupa letak audio. Okey. Okay. Alright, so saya diberi tanggungjawab hari ini untuk berkongsi dengan semua how to organize my notes with OneNote Class Notebook. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan nama penuh Suhana binti Ismail. Saya adalah pensyarah kanan di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Politeknik Mersing. Okey, hari ini kita akan tengok kepada OneNote Class Notebook. So macam mana kita nak masuk kepada OneNote Class Notebook? Okey, saya dimaklumkan bahawa adik-adik sekalian dekat luar sana, mahupun sama ada daripada pelajar sekolah mahupun daripada pelajar institusi yang lain, memang dibekalkan juga orang kata akaun pelajar mengikut institusi masing-masing. So untuk yang ini saya akan tunjukkan macam mana adik-adik yang di luar sana daripada sekolah boleh login login untuk kepada OneNote di dalam portal Delima. Okey, so seperti biasa adik-adik diberi akaun Delima. So ini adalah website dia, boleh masuk. Okey, dan ini adalah paparan utama bagaimana adik-adik nak login masuk. Saya rasa mungkin yang sekolah menengah dia mungkin dah boleh biasa masuk, dan kalau adik-adik yang sekolah rendah diberi juga akaun Delima. Kalau boleh bersama ibu bapa pun tak ada masalah, boleh login masuk. So apabila dah login masuk, so adik-adik semua boleh pilih paparan kepada murid. Okey, yang guru ni bukan untuk adik-adik lah, dan sekolah ni pun bukan. So pilih paparan kepada murid.
Okay. Seterusnya adalah boleh nampak paparan saya ke? Boleh? Boleh sebab dia tak perasan. Okey. Seterusnya adalah saya akan tunjuk dahululah portal-portal. So dekat sini selepas pilih bahagian murid, okey, adik-adik boleh pilih aplikasi. Okey, di dalam aplikasi ini akan dibekalkan dengan pelbagai aplikasi yang lain. So boleh pilih kepada aplikasi OneNote. So dalam portal delima kita memang ada OneNote, boleh pakai web browser tu. So apabila pilih OneNote, so paparan yang akan dikeluarkan adalah okey, ini daripada portal kita akan nampak ini adalah paparan utama untuk OneNote. So daripada sini, klik kat tepi sini pun kita ada button OneNote, ada simbol macam N tu. So dia adalah OneNote. Dan kita akan nampak ada plus new notebook. Okay, once kita klik new notebook, so paparan ini akan dipaparkan kepada paparan kita lah dalam bentuk web browser. Okay, so bolehlah tulis kita punya nama tajuk notebook kita. Kalau kita nak letak personal punya ke buku ataupun kita nak orang kata nak campur-campur dalam buku itu pun boleh, tak ada masalah. So ikut keperluan adik-adik sekalian lah. Okay, ini daripada paparan portal delima lah kalau kita nak login. Okay, kalau adik-adik nak login melalui office.com pun tak ada masalah. Okay, boleh sign in. Dan apabila kita sign in dalam akaun yang telah diberi, so paparan yang akan keluar adalah paparan yang ni lah. So kita ada office, so akan nampak dia punya symbols ataupun icon untuk OneNote. So boleh pilih dia punya, klik lah, kita boleh klik pada OneNote tersebut. Okay, itu berkaitan macam mana kita nak login. Okay, dan cara satu daripada kaedah lain adalah apabila kita menggunakan Windows 10. So bila kita pakai Windows 10 kat bawah ni, okay, ada nampak kat sini. Okay, boleh kita type juga. So kita akan nampak ada okay, so kalau adik-adik punya laptop yang terbaru boleh download, boleh guna pakai juga daripada OneNote for Windows 10. Okay, ini memang kita datangkan bersama dengan Windows 10 lah. Okay, boleh pilih ataupun boleh juga install. Kalau dalam kita punya phone pun tak ada masalah, boleh download juga. Kalau adik-adik ada phone, boleh juga download dalam kita punya telefon. Okay, dan bila kita download dan kita pakai akaun yang sama, so dia akan sync lah antara kita punya PC, kita punya laptop, okay, dan juga kita punya handphone. Tak ada masalah, cuma ada sedikit perbezaan dia di situ adalah dia punya feature dia. Okay, disarankan adik-adik menggunakan Windows 10 punya application ni lah, desktop application. Sebab kita akan nampak perbezaan dia. Okay, once kita nak gunalah, kalau pakai web browser dia ada beberapa feature yang dia tak ada, dan apabila kita pakai feature dalam phone pun, application dalam phone pun dia ada sedikit berbeza lah berbanding kita fully pakai desktop application. Okay, seterusnya bila kita dah klik OneNote ni, kita akan nampak paparan macam inilah. Okay, sebab saya dah ada banyak buku. Okay, buku-buku saya ni ada yang bersama student, ada yang juga saya create sendiri untuk mesyuarat. OneNote ni boleh saya katakan masa mula-mula saya nak memahami dia adalah dia umpama kita punya buku catatan harian ataupun kita punya diary. Tapi kita boleh jadikan dia sebagai buku peribadi ataupun buku kerja ataupun boleh juga jadi buku sekolah. Okay, that's why pada saya punya ni memang banyak lah. Ada yang untuk kerja, ada yang bersama student, ada yang untuk saya punya catatan harian, itu pun ada, tak ada masalah. Okay, untuk hari ini saya nak tunjuk okay, bagaimana kita kata penggunaan dia lah OneNote ni. Kita boleh nampak sebagai seorang pelajar. Okay, di mana apabila seorang pelajar ada dua perkara yang akan nampak pada kita. Yang pertama, kelas notebook tu dikongsi oleh cikgu ataupun pensyarah kepada kita. So kita adalah end user lah, kita pengguna dia kat ujung dan kita akan hantar assignment dan tugasan-tugasan yang telah diberi oleh cikgu. So yang ini part bahagian kelas notebook ini memang adalah setting daripada cikgu dalam sekolah lah, dalam bilik belajar. Okay, manakala yang saya nak tunjuk lebih detail adalah bagaimana kita menggunakan platform dari segi OneNote itu sendiri, kita nak create kita punya buku peribadi. So kita boleh maksimumkan lah. Contohnya kalau kita berada di luar, kita ada install kita punya OneNote dalam kita punya phone. Kita ada gambar yang kita nak capture, kita nampak something yang boleh membantu kita punya tugasan, kita boleh
guna pakai phone capture dan kita akan masukkan dalam kita punya OneNote. Dia umpama kita punya orang kata diary bergerak kita. Sebab kita selalu bawa phone kan, ataupun kita bawa laptop kan, ataupun laptop mungkin besar untuk kita bawa hari-hari, tapi phone akan sentiasa ada bersama kita. So kita boleh ada waktu terluang tu pun kita boleh guna pakai OneNote dalam phone kita untuk kita insert maybe fakta-fakta yang kita jumpa, maybe video-video yang kita rasa boleh membantu kerja sekolah kita. Okay, so saya kongsikan dahulu. Okay, yang ini adalah biasa paparan Paparan ni contohlah apabila cikgu berkongsi dengan pelajar, so ini adalah paparannya. Paparan utama kepada apabila cikgu atau pensyarah berkongsi kepada seorang pelajar. Okey, sekarang saya punya peranan adalah sebagai seorang pelajar di mana paparan ini menunjukkan saya ada assignment, saya ada end of chapter, homework, ada quizzes dan test. So ini adalah yang telah di set oleh cikgu ataupun pensyarah saya. So kita hanya akan menghantar documentation di dalam kelas notebook yang telah di-create oleh cikgu ataupun pensyarah. So ini paparannya, nanti saya akan kongsikan secara live lah macam mana bentuk dia. Okay, yang ini saya screenshot lah untuk adik-adik tengok. Okay, seterusnya apabila kita klik kat dalam ni, rupa-rupanya ada banyak nota yang cikgu dah beri. Okay, so kita boleh baca, kita boleh orang kata ulang kaji lebih awal lah apa nota-nota yang cikgu beri, ataupun maybe juga ada assignment yang telah diberikan kepada kita. Okay, so ini adalah paparannya lah apabila kita bertindak sebagai pelajar. So cikgu akan berkongsikan ada punya kelas notebook sama ada directly daripada OneNote ataupun dia akan berkongsi melalui Microsoft Teams dan juga platform-platform yang lain, tak ada masalah. Okay. Okay, next adalah, okay, yang ini saya nak tunjukkan macam mana pula kalau kita nak buat buku sendiri. Okay, my notebook sendiri ni. Okay, so kita nak guna OneNote ni sebagai kita punya buku catatan, kita punya buku harian kita yang mungkin yang memang kita orang kata guna pakai. So ini adalah paparannya apabila yang ini, saya akan tunjuk secara live nanti. Okay, rupa bentuk dia di mana kita boleh create kita punya buku-buku di dalam kita punya OneNote. Dan dalam pada buku-buku ini kita boleh insert audio, kita boleh insert video, picture, boleh insert slide yang kita akan convert kepada PDF dan juga kita boleh insert kita punya buku teks. Okay. Ini contoh dia lah OneNote yang saya create untuk diri saya sendiri lah kalau saya sebagai seorang pelajar. Okay. So ini adalah contoh-contoh lain mana saya ada buat latih to be. Okay, saya jumpa soalan-soalan dekat Google, Microsoft Edge, saya cari, saya jumpa ataupun maybe ada cikgu-cikgu yang share soalan-soalan tu, saya boleh letak dalam buku saya ni untuk simpanan saya. Mungkin kita, bila online ni kita banyak cikgu bersekolah bagi kerja-kerja tugasan kan. Okey, apa kata kita bubuh dalam satu kita punya buku dan cikgu boleh semak secara digital, tak ada masalah, dan kita boleh minta sama ada kita share dia secara personal ataupun kita insert dia jika kalau macam cikgu dah set pada kita, kita boleh send lah terus directly kepada cikgu. Tapi kalau tak ada, kita boleh buat sendiri, kita boleh buat latih to be dan mungkin kita boleh tunjuk kepada cikgu kita yang mana kat mana bahagian mana yang kita ada kurang kefahaman tentang topik-topik tertentu. Okey. Itu secara inilah secara faktanya macam mana pemahaman penggunaan OneNote itu sebagai seorang pelajar. Sama ada pertama di-share oleh cikgu ataupun yang kedua kita punya buku sendiri. Okey, itu paparan yang biasa akan dihadapi oleh para pelajar. Okey, so saya kongsikan pula secara praktikalnya macam mana kita nak buat kita punya buku sendiri. Kalau kelas notebook yang dibuat oleh cikgu, okay, kita akan nampak paparan dia lebih kurang macam inilah. Okay, ni contoh tadi saya dah tunjuk. So content library ni memang cikgu akan letaklah beberapa nota ataupun documentation yang dia nak share dengan kita. So kita boleh nampaklah topik 1 apa yang dia nak ajar. Okay, macam mana kita nak maximizekan dia, boleh pergi dekat sebelah share ni lah kalau pakai desktop application. So kita boleh buka, so kita boleh nampaklah nota-nota yang dia share dengan kita, okay, yang telah diberi. Okay, ini yang dia share dan dia buat perkiraan dan tunjuk dalam kelas lah. Kalau dalam kelas face to face, kalau dalam kelas online, boleh juga kita implement penggunaan ini, tak ada masalah. Okay, so ni nota lah yang telah dikongsi bersama pelajar, kita sebagai seorang pelajar.
Okay, so bahagian ni saya akan nampak saya punya je lah. So contoh kalau ada assignment, kalau kita ada homework lain yang maybe cikgu beri, so kita boleh terus jawab dekat sini. Tak ada masalah. Okay, dan inform balik pada cikgu, kita dah hantar assignment ni, kita dah submit lah. Okay, ini adalah dari segi paparan sebagai seorang pelajar yang menerima kelas notebook yang dikongsi oleh cikgu ataupun pensyarah. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak create kita punya study book sendiri. Okay, ini adalah buku saya sendiri yang saya create untuk saya kongsikan bersama adik-adik semua macam mana saya buat. Okay, contoh yang pertama adalah saya nak tunjukkan 3 perkara je kalau nak guna pakai OneNote ni. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan insert, feature draw dan juga feature untuk view. Ini adalah contoh yang telah saya buat buku. Contoh ini adalah buku, so ini buku saya. Paparan add section ni adalah untuk kita add sebagai buku kita. Okay, bahagian-bahagian. So dalam buku kita ada apa? That's why kita buat add page. Okay, contoh sejarah ni saya dah ada rujukan. Saya klik rujukan. So dalam rujukan saya ni boleh tak saya insert buku teks? Ya, saya boleh insert. Okay, disebabkan buku insert teks sejarah tingkatan 1 ni contohlah yang ada dekat dalam Microsoft Edge ataupun dalam Google boleh cari, ataupun yang dah dikongsi oleh cikgu-cikgu boleh insert dalam ni. Jadi kalau saya nak refer, saya tak bawa buku teks yang hard copy tu. So saya ada buku secara soft copy. So kita boleh buka bila-bila masa sebab kita dah insert dalam kita punya OneNote lah. So disebabkan size dia adalah besar, so that's why saya hanya boleh pakai link. So ini adalah link lah yang kita insert dalam kita punya OneNote lah. So nanti akan nampak lah keluar kita punya buku teks. So ini buku teks lah sebab saya dah besar, that's why saya tak boleh up sebagai print out lah. Okay, ini buku teks, jadi kita boleh pergi mana-mana untuk kita access buku teks kita. Contoh okay, itu adalah yang pertama, insert link. So jika ada buku-buku teks yang diberi dalam bentuk PDF, saya rasa cikgu-cikgu ada beri sebab sepanjang kita melalui proses online memang ada diberi buku teks secara soft copy, so boleh insert dalam ni lah. Okay, perkara kedua adalah untuk kita insert. Okay, macam mana video, video kita boleh play lah. Ini pun kita boleh cari dekat YouTube, tak ada masalah. Okay, bila kita play kat sini, so dia akan playkan video tu untuk kita. Kita boleh insert lah. That's why bila kita tengah jalan-jalan, kita jumpa satu video yang menarik, kita boleh 12 insert dalam ni. Okay, paparan ni tak ada masalah, kita boleh drag, tarik dan besarkan. Okay, yang berikut adalah macam mana kita nak insert. Okay, saya tunjuk file. Okay, tadi saya dah tunjuk insert link, okay, buku teks, okay, boleh guna, tak ada masalah. Ataupun cikgu-cikgu bagi soalan latihan ke, boleh kita insert. So part yang ini adalah insert lah, insert link, kita boleh insert kita punya video. Okay, seterusnya latihan. Okay, latihan ni agak suka saya gunakan OneNote ni adalah sometimes kita jumpa soalan-soalan percubaan, kita jumpa soalan-soalan SPM, percubaan SPM yang tahun-tahun sebelum ni kita nak try, ataupun maybe juga cikgu-cikgu ada kongsikan soalan-soalan latihan yang diberi ekstra kepada pelajar. So kita boleh paste kat sini lah, kita akan insert, okay, file, dan kita akan nampak lah kat mana kita nak ambil file kita. So kita boleh pilih. Bila kita pilih, dia akan tulis kat situ sama ada contoh. Saya ambil satu. Nanti saya cuba tengok. Okay, contoh. Panjang ni takut besar. Okay. Saya ambil satu lah. Nak ambil guide ni macam besar sangat nanti fileless. Okay, kalau ada dalam bentuk PDF lebih baik. Kalau tak ada, kita boleh insert as a file tersebut. Contoh dalam bentuk words ke, dalam bentuk PowerPoint ke, kita boleh insert dia as a file ni, kita boleh insert. Dan dia tak ada masalah nanti kalau kita tak ada dalam bentuk orang kata PDF, so dia akan convertkan menjadi PDF. Contohlah saya letak CV saya okay, CV saya. So saya open. Okay, so dia akan keluar 3 pilihan. Upload daripada OneDrive and insert link, insert as attachment dan insert as a printout. Kalau nak memudahkan kita adalah lebih baik kalau kita guna dia sebagai insert as printout. So kita boleh insert lah printout. Okay, ini saya punya size dia agak besar. Okay,
sebab ada gambar so that's why dia ada problem lah. Tapi tak ada masalah. Okay. Boleh insert. So ini hasil insert je lah. Apabila kita insert dalam kita punya OneNote, saya punya soalan ni dalam bentuk file words. So bila kita insert print out tadi, so dia akan PDF kan dia. So bila PDF kita boleh terus nampak soalan-soalan ni dekat paparan OneNote. So kalau kita ada waktu lapang tu kan, kita tengok telefon, okay, kita buka kerja sekolah kita dekat OneNote dan kita boleh tulis jawapan ni, betul tak jawapan ni. Okay. Okay, yang untuk draw tu saya akan tunjuk kemudian ya. Okay, next adalah daripada OneNote juga. Okay, kita boleh insert, kita boleh tulis, kita boleh conteng, tak ada masalah. Okay, ini semua contoh lah cikgu sekolah bagi cikgu bagi kerja sekolah. Okay, cari maklumat berkenaan dengan bendera Malaysia. Tugasan perlu dihantar pada 15 Mac. Contoh ni contoh saja. Okay, okay, so kita try search. Bila kita try search, okay, kita nampak okay kat mana kita jumpa. So kita insert link kat dalam ni. So kita boleh write down kat tepi ni, kita boleh conteng kat tepi ni. Okay, sumber dari mana? Okay, sumber kita dari mana? Okay, Wikipedia, Google, Edge, dan kita boleh cari siapa yang bagi fakta tersebut. Okay, bendera Malaysia ni pun saya insert sebagai link. Dan dekat bahagian tepi saya boleh komen. Dekat sini saya guna function draw. Okay, kat mana? Okay, tadi saya dah cerita pasal insert. Okay, insert sebagai print out, insert picture, insert video, insert audio. Audio nanti saya akan tunjuk dalam kelas yang lain. Okay, bermaksud dalam buku yang lain. Okay, nanti saya nak tunjuk macam mana function draw. Okay, kalau dalam desktop applications, draw ni ada banyak sangat color. Okay, nak pakai color warna-warni ada, kita ada highlighter ada. Okay, kalau misalnya kata kalau ada pen ataupun stylus pen, okay, tak ada masalah, boleh conteng. Okay, contoh saya ada pen, so saya boleh conteng directly lah. Okay, hello my student. Okay, ini contoh. Okay, kalau saya ada pen atau stylus pen ataupun kita ada phone, kita boleh conteng pakai touch screen lah. Kita boleh conteng pakai jari kita. Okay, kalau misalnya kata kita pakai PC ataupun kita pakai laptop, okay, boleh klik dekat sebelah ni ada draw with mouse or touch. Okay, so kita boleh conteng kat sini. Okay, ni pakai mouse lah. Cuma tak cantik lah. Okay, kita nak pakai colourful. Okay, colourful. Okay. Right, ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kita nak pakai highlighter. Okay, contoh highlighter kita highlight. Okay, ini isi penting. Okay, tak ada masalah. So kita boleh guna pakai ini ukuran bendera. So kita highlight. Okay, contoh So di bahagian homework ni saya suka gunakan untuk insert saya punya fakta-fakta untuk tugasan saya yang perlu saya hantar. So kita insert dia sebagai kita punya rujukan nanti. Okay, kat mana barulah kita boleh buat karangan ayat lain. Okay, yang di bawah kelab memanah ni suka juga saya tunjukkan. Ini saya dapat infografik. Okay, saya nak simpan dia sebab saya suka infografik ni. So bila saya suka infografik ni, saya akan simpan dalam saya punya OneNote. Nanti senang nak rujuk sebab kita ada satu buku. So kalau kita banyak buku pun tak ada masalah. Tapi kita buka saja OneNote, tak ada isu pun. Okay, so ni contoh satu lah. Kita ada kelab memanah kan, atau organisasi, catat organisasi, kita punya apa kita punya kelab punya orang kata documentation, minit-minit mesyuarat. Kita boleh bubuh di sini lah dan kita boleh add page kat sini. Contoh kita kata kat sini minit mesyuarat kelab. Okay, dan buku ini juga kita boleh share kepada kawan-kawan yang lain. Tapi lebih disarankan kita buat satu buku asing lah supaya kita boleh share. Sebab right now saya akan share satu buku yang termasuk saya punya personal, saya punya kerja sekolah dengan kawan-kawan. Okay. So subjek lain juga saya rasa boleh diguna pakai adalah matematik lah. Okay, kat sini agak seronok untuk matematik adalah bila kita buat ulang kaji lah. Ni senang kat sini. So kita boleh guna pakai macam tadilah saya insert sebagai ini soalan daripada saya jumpa dekat Google ataupun Microsoft Edge ni saya cari. So ni ada soalan-soalan yang telah dikongsi di dalam platform search tu. So saya boleh masuk, so saya boleh cuba try susun apa jawapan dia dan boleh jawab lah. Okay, kalau kita guna function draw kat sini. Okay, boleh pakai pen, tak ada masalah. Ada banyak-banyak pen ni, so boleh pilih. So kita nak try jawab lah. Saya suka warna apa? Okay, saya kata saya suka warna hijau. Okay, susun mengikut tertib
Contoh, kita boleh tulis lah 0.04, okey, dan seterusnya. Contoh saya bagi contoh. Okey. So boleh susun, kita boleh conteng, dan kita kalau pakai phone, saya rasa tak ada masalah, kita boleh draw juga. Okey, kita pakai touch shape kita, guna jari lah. Okey, dan ini juga saya boleh tunjukkan juga ini dalam bentuk words, kita invert masuk print out, so kita akan nampak. Dan kita boleh try menjawab lah, apakah makna nilai terkecil. Kita katalah kita jawab negatif 23 contoh. Okey, so kita boleh conteng lah, kita boleh buat colourful. Okey, kita boleh buat catatan kat sini. Okey, soalan ni soalan susah. Contoh susah. Okey, nanti tengok balik. Okey, tu yang saya sukanya OneNote ni, kita boleh conteng. Okey, dan dia akan sync. Kita buka lah dekat PC ke, kita buka laptop ke, kita buka phone, dia akan sync lah. Tak ada masalah, dan tak perlu pun tukar button save, tak perlu. Dia akan sync. Tapi kena masuk akaun yang betul lah. Okey. Next adalah kerja sekolah. Ini kerja sekolah lah, contoh. Kalau kita nak menaip, 1 tambah 5, apa nilainya? Okay, so kita boleh guna buku kita. Tak ada masalah. Okay. Itu dari segi untuk kita insert. Insert kita punya mengguna pakai function draw. Okay, yang saya nak tunjuk lain adalah mengguna pakai shape. Ni pun kita boleh buat shape. Okay, saya nak buat 4 segi. Okey, ni 4 segi saya. Pun boleh. Ataupun kalau contohlah saya nak lukiskan bulatan. Okey, saya kena tekan apa function into shape ni. Okey, tekan. So bila kita lukis tangan tak cantik kan? Okey. Nampak? Yang bestnya dia akan bentukkan cantik je bulatan tu. Saya nak lukis segitiga. Okey, sini bengek ni. Nampak shape dia cantik. Itu function bagi into shape. Kalau nak pakai shape ni pun tak ada masalah. Okey, yang ni memang shape cantik lah. Tapi andai kata kalau kita nak pakai into shape, boleh kita lukis dan dia akan bentukkan gambar dia. Okey, tak ada isu. Dan satu lagi seterusnya dalam draw, kita ada function ruler. Ruler ini feature pada desktop application. So bila kita klik ruler, so dia dah keluarkan. Okey, so, dia dah keluarkan ruler, so kita boleh pusing. Okay, pusing kita punya ruler berapa darjah, tak ada masalah, lukis. Okay, so kita boleh write down, terus garis. Okay, saya tukar warna pen lah, tak nampak. Okay, pen. Okay, so kita nak buat gambar lain pula. Okay, saya nak buat macam ni pula. Contoh Okay. So kita boleh guna juga function ruler. Okay, itu yang best dalam feature draw. Okay, sama ada boleh guna pakai mouse ataupun boleh pakai touch screen atau boleh juga pakai pen lah kalau ada. Okay, so kita dah tengok insert, kita dah tengok draw. Okay, next adalah saya nak tunjuk selain daripada kerja sekolah yang melibatkan sekolah saja ataupun kelab di sekolah. Okay, saya guna juga buku saya untuk my collection. Okay, so ini adalah koleksi lah. Ini gambar anak-anak saya simpan. Okay, dia suka simpan gambar-gambar ni, saya tak pasti. Okay, tapi saya buat dia sebagai collection supaya dia refer. Sebab kadang-kadang kita simpan dalam WhatsApp, dalam Telegram, kita lupa. So saya akan transfer semua yang personal ni, saya bubuh dalam my collection ni. So kita boleh insert lah gambar-gambar yang lain kita yang kita nak. Okay, contoh kita insert picture. Okay, from file boleh, from camera boleh, from online boleh. Okay, saya nak tunjuk daripada online lah. Okay, kalau daripada online, klik online tadi. So kita boleh search lah. Okay, anime. Ke ada Mobile Legend. Sebab kalau budak-budak lelaki dia suka apa orang kata gambar-gambar Mobile Legend lah, PUBG ke. Dia suka buat collection. Tapi collection dia penuh dekat dalam phone. Bila penuh, so banyaklah. Okay, saya suka. Kalau yang ni dia orang suka buat collection, okay, pilih mana collection. Saya pun tak pasti mana satu dia punya yang dia suka. Okay, kita ambil yang ni lah contoh. So kita insert, kita simpan satu dekat kita punya collection. Ni untuk insert gambar lah. Kalau nak simpan kan, nanti lepas-lepas ni kalau nak cari, kita buka je dekat kita punya orang kata OneNote. Tak ada masalah. Ini kalau kita search secara online.
Okay, kalau kita insert, okay, yang bestnya OneNote ni, dia boleh pergi sampai melintang lah. Okay, dia panjang, besar paparan dia, kita boleh insert. Lain lagi, contoh saya nak insert picture juga daripada file saya. Okay, file. Okay, saya ambil gambar daripada picture lah, daripada picture saya, gambar family lah biasa. Okay, nak simpan dalam telefon banyak. Okay, so saya insert dalam picture, pilih picture dan kita up. Okay, so kita buka besar sikit, dekat sebelah button share kita ada ni. So kita boleh insert lah, nampak gambar yang kita telah insert tadi. Okay, so kita insert lah, so simpan dalam kita punya OneNote. Itu kalau kita buat koleksi lah. Okay. Okay, yang lain adalah, okay, ini lukisan. Anak-anak saya suka conteng. Saya kata jangan conteng kat kertas, sebab bila kita conteng kat kertas, habis pokok kena tebang. Okay, that's why saya bagi saya punya tab ke ataupun phone ke ataupun saya punya PC, dia suka main telefon. Okay, so dia nak suka sangat melukis, conteng. Conteng lah kat sini. Kadang-kadang dia lukis gambar orang, macam inilah orangnya, macam ni kan orang. Okay, orang ada mata, ada hidung, ada macam tu. Pun boleh. Ataupun kita tengah duduk-duduk santai-santai, kita nak buat koleksi. Sebab saya tahu ada adik-adik di kat luar tu suka melukis. So boleh melukis, boleh simpan dalam kita punya OneNote. Dan kita punya canvas ni besar. Okay, besar. Itu yang saya sukanya sebab kita boleh drag dia sampai ke tepi ni, ke bawah lagi kita boleh drag. Tak ada masalah. Dia besar sangat. Okay. So yang bagi yang suka lah buat collection ataupun personal punya buku, boleh create dalam satu buku ataupun boleh kita create dalam buku yang asing. Tidak ada masalah. Okay, so saya dah tunjuk tadi insert, draw, buku kat sekolah, buku personal ataupun kita kata diary. Ini diary saya kan. Okay, contohlah kita nak buat diary. Okay, diary hatiku. Contoh. Contoh Okay, kita boleh type, kita boleh tulis, tak ada masalah. Kalau ada pen, ada touchscreen boleh. Okay, hari ini melawat mall. Contohlah, yang suka buat diary, so bolehlah hari ni melawat mall. Okay, betul kita kata kat mall apa? Kita kata kat Mersing ni dia tak ada besar lah mall dia. Kita ada Tunas Manja, contoh. Tunas Manja, okay. Kalau kita nak buat novel pun tak ada masalah, pun boleh kita catat. Kononnya kita ni suka buat karangan kan. Boleh, sama ada tulis tangan ataupun kita punya boleh pakai pen ataupun touchscreen. Contoh pakai touchscreen. Okay. Touchscreen, saya pakai pen ni. Dia tak bergerak. Oh sorry, into shape. Okay. Okay, touchscreen biasa kita buat dekat ni lah. Dekat handphone lah, sebab kita tak ada stylus pen kan. Okay, sebab saya punya dia detect kan, kita tak nak. Okay, pakai mouse, kalau pakai PC pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita boleh klik in mouse lah. Okay, hai. Cuma tak cantik lah, dia macam tu je. Okay, itu kalau contoh kita nak buat diary, nak letak gambar, orang kata journey kita punya hari ini. Okay, mungkin hari ini kita pergi merentas daerah kan, kita dah boleh merentas daerah. Mungkin pergi ke satu negeri ke satu daerah ke satu daerah. Kita nak buat catatan hari ini apa yang kita telah buat. Ataupun mungkin saya pun sebagai seorang pekerja pun saya gunakan OneNote ni catatan hari ini. Saya ada mesyuarat ke, saya ada apa saya buat hari ini. Okay, sebab bila kita bekerja dari rumah kita perlu ada catatan. Jadi kita akan simpan dalam kita punya OneNote. Itu tak ada masalah. Okay, so saya dah tunjuk kepada adik-adik sekalian macam mana kita nak guna orang kata OneNote ni. Macam mana kita nak guna dia sebagai kita punya menguruskan kita punya documentation, kita punya kerja-kerja, kita punya urusan kita yang mungkin ada melibatkan orang lain, mungkin kita ada tugasan berkumpulan, so kita boleh berkongsi, tidak ada masalah. Okay, so tadi saya dah tunjuk insert. Okay, kita dah ada draw. So right now saya nak tunjuk kepada adik-adik macam mana kita nak view. Apa function view? Okay, function view ni sebenarnya apa yang saya nak highlightkan adalah penggunaan page color dan juga ruled lines. Okay, contoh saya buat yang dekat, saya buat yang barulah, add page.
kat sini boleh pakai pen boleh, ataupun kita pakai, orang kata kita type pun boleh, tak ada masalah. Okey, contoh saya nak buat apa? Koleksi bendera ke? Koleksi gambar haiwan. Contoh So bila kita type kat sini, so dia akan tulis lah. Dekat sini tak ada masalah. So kalau misalnya kata contoh, kita nak pakai pen, boleh tak? So dia akan tulis pakai pen lah. Koleksi, ataupun kita pakai touchscreen koleksi gambar haiwan. Okay. Alright. Okay, ataupun kita kata yang lain lah. So dia akan tulis write down juga dekat kita punya paparan head page. Ini adalah umpama buku-buku kita yang kita boleh pilih warna, dan ini adalah apa yang terkandung dalam kita punya buku-buku kecil yang dalam tu lah. Okay, selepas itu, macam mana nak guna button ataupun feature view adalah kita boleh insert page color. Saya tak payah nak beli buku banyak-banyak. Kejap saya nak tukar warna biru, so kita boleh tukar warna biru. Kalau kita nak tukar warna pink, so kita boleh tukar warna pink. Tak ada isu. So tak perlu pun kita nak kena beli buku ataupun kertas warna lain, tak ada masalah. Kita boleh pilih nak tukar warna hijau pun tak ada masalah. Kalau nak more color pun boleh more color. Saya nak warna pink terang. Contohlah terang gitu. Kat more color lah. Kalau tidak boleh pakai warna pastel. Contohlah saya suka warna pink. Alright, kebetulan hari ini tema Hari Wanita Sedunia. So pink kita ambil. Alright. Ini kalau kita nak warnakan kita punya kertas. Kalau kita kat luar kita pakai yang hard copy punya ni. Kita kena beli kertas warna-warna pink. Tapi dalam OneNote ni tak payah beli. Kita boleh pilih warna apa yang kita nak. Contoh lain pula. Ini kalau berwarna apa function pula? Rules lines. Kat sinilah kita boleh keluarkan paparan macam dalam buku. Sebiji macam buku. Contoh kita nak garis satu ni. So kita boleh pilih yang ini, rule lines. Ataupun kita nak besar sedikit. So kita besar sikit. Saya ambil warna buku lah, tak nampak. Ataupun kita kata kita nak buku kotak-kotak, buat matematik kan. So kita boleh pilih grid lines lah. So buku matematik. So kita bolehlah buat kat sini. Satu. Tukar warna dulu. Pergi kat draw. Kat sini boleh tukar warna tak? Boleh. Pergi kat sini. Ambil lah warna hitam. Kalau suka boleh dia buat warna-warna lain kan buku kita. Tapi nak hantar ke cikgu, better pakai warna hitam atau biru lah. Contoh saya kata 1 tambah 1 sama dengan 2. Ataupun kita adik-adik yang kecil-kecil tu suka sangat nak conteng buku kita kan. Bukakan PC dan suruh dia conteng kat sini. Kita nak suruh dia tulis A. Kita nak ajar dia buat A, lepas tu A kecil. Kita kata B kecil. Macam tu pun boleh, tak ada masalah. Itu function dekat mana kalau kita nak insert, kita tak view dia sebagai rule lines. So tak perlu kita nak beli buku lain, kertas lain. Kita boleh guna kat sini dan kita boleh add page kita ni banyak-banyak dekat bawah sini. Dan kalau satu page sebenarnya kita panjang, dia banyak sampai ke bawah. Sebanyak ke bawah. So buku kita ni besar lah. Paparan yang kita nak nampak akan lebih nampak besar kalau kita pergi tekan macam ni. So kita akan nampak paparan penuh. Kat sini. Kalau misal kata adik-adik nak gunalah untuk tujuan simpanan peribadi ataupun melibatkan kita mudah untuk cari balik buku-buku kita. Sebabkan maybe cikgu-cikgu akan share banyak info dalam WhatsApp, dalam Telegram, dekat sekolah. Dan kita rasa kita nak bawa buku kita pergi mana-mana. So kita boleh insert, kita boleh download, kita punya dalam telefon, kita bawa kita punya tablet pun boleh, tak ada masalah, boleh kita access. Seterusnya saya dah tunjuk macam mana kita nak tukar warna-warna ni. Kalau misalnya kata kat sini tiba-tiba saya nak tambah satu buku lagi lah. So saya try add section. Add section. Ini buku sejarah, ini buku kelab mana, ini matematik, my collection. Ini saya nak letak apa Contohlah saya nak letak subjek apa
Kalau kat sini kita ada IT, saya kata saya nak letak info berkaitan dengan buku buku IT IT, okay, info, ataupun kita kata kat sini idea kejap, soalan percubaan pun boleh. Okay, kita nak himpun semua dalam kita punya soalan percubaan. So kita boleh letaklah tajuk kita, maybe soalan matematik. Contoh, kita nak buat koleksi matematik. Okay, lepas tu kita tambah add fish. Kita kata kita nak soalan bahasa Melayu. Kita boleh buat sebagai himpunan buku-buku ataupun soalan-soalan dalam kita punya buku kita lah. Okay, kalau kat sini saya nak tukar warna boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh klik dekat buku soalan percubaan ni, klik kanan. So kita akan nampak warna section color ni. Boleh tukar warna, saya nak warna purple. Boleh tukar, so dia akan tukarkan kepada warna purple. So peranan dia dalam kita punya platform ataupun interface yang OneNote ni, kita ada add section, kita ada add page. So tidak ada masalah lah. Jadi boleh kita create. Ini dalam buku ni saya create orang kata campur-campur buku. Kalau kita nak buat buku lain pun tak ada masalah. Okey, kita boleh pergi dekat atas ni. Okey, dan kita boleh add notebook. Contohlah saya nak buat buku baru So ini adalah kelab lah, kelab. Untuk kelab saja, kelab sekolah. Sebab benda ni saya perlu share dengan kawan-kawan saya ataupun dekat sekolah yang lain lah. Kawan-kawan maksudnya dalam kita punya sekolah, mungkin saya ada kelab memanah, kelab bola jaring. So kita create satu, okay. So kita boleh pilih saya punya account dan kita akan create. Sebab apa? Function dia adalah untuk kita berkongsi buku ni. Contoh saya ada AJK pengurusi kelab, okay, naik pengurusi. Kita nak share dengan kawan-kawan kita ni yang dalam kita punya kelab ni. So kita boleh create, tak ada masalah. Yang ini kalau kita share lah, macam buku My Study Book tadi tu saya tak nak share sebabnya dalam tu ada my personal dan juga ada juga yang di bawah kerja sekolah saya. Jadi bila kita share tu dia akan share kita punya satu buku. Kalau kita nak ada niat untuk kita share dengan kawan-kawan di sekolah, okay, so kita kena create satu buku asing kat situ. So bila kita dah create, so dia akan keluar kelab sekolah. Okay, bila kita dah isi semua buku-buku, okay, contoh yang ini kita kata kita boleh rename, okay. Kita kata ini kelab beruniform, contoh. Okay, kat sini kita mungkin kita kata kita ada tulis di carta organisasi. Organisasi. Okay, kita boleh add lagi page. Kita kata kat sini kita nak insert minit mesyuarat. Okay, kita nak insert juga lagi kewangan kelab. Okay, boleh. Okay, once kita selesai, okay, kita boleh share. Okay, adik-adik boleh tengok dekat sebelah ni, tak kisahlah pelajar sekolah apa ke, pelajar universiti ke ataupun pelajar IPG maupun pelajar politeknik. So kita boleh share kat sini. Okay, kita tekan button share ni. Okay, dan kita boleh share dengan kawan-kawan. Okay, sama ada kita nak bagi dia edit ataupun tidak. Okay, kalau biasa kita nak share dengan kawan-kawan kita, anyone with the link lah. Tapi kalau kita nak dia edit bersama kita, so allow editing. Okay, kalau nak bagi expired date dia hanya boleh access buku ni pada tarikh tertentu pun boleh set. Kita boleh letak password dan bila kita apply, okay, so kita boleh copy link. Okay, so dia akan keluarkan copy link kita lah. So kita boleh copy, kalau ni panjang, okay, boleh pendekkan short form ni dan kita ataupun kita boleh hantar dia sebagai kepada WhatsApp, Telegram dan mana-mana platform lain lah, macam maybe Kazala ke, kalau ada sekolah yang menggunakan Kazala, okay, pun tak ada masalah. So bila kita copy pada kawan kita, so dia buka, dia boleh access. Okay, itu maksud saya lah, jika kita nak berkongsi buku kita dengan kawan-kawan kita di sekolah, mungkin ada pelajar di tingkatan 4, 3, sebab bila kelab tu kadang-kadang kita ada majoriti daripada pelbagai pelajar di sekolah, ambil daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, itu adalah saya nak tunjukkan kepada adik-adik sekalian macam mana kita nak
maksimumkan penggunaan OneNote. OneNote ni bagi saya bukan sahaja orang kata sebagai diary, sebab sebenarnya dia adalah satu tempat rujukan untuk saya simpan documentations ataupun bahan-bahan yang saya jumpa dekat dalam internet ataupun masa kita tengah jalan-jalan, okey, maybe pergi mall, okey, jumpa benda cantik, kita nak simpan, capture gambar, kita boleh simpan dalam kita punya buku sekolah ataupun buku kita lah, okey. Ni macam ni koleksi gambar pun boleh buat, tak ada masalah. Okey, saya tertinggal satu perkara, okey. Nak tunjuk audio. Okey, no audio. Okey, kita ada button insert, kita ada boleh klik, ada button audio. Okey, so boleh kita pilih dan kita boleh record lah. Contohlah kita nak record something kan, contoh. Tapi saya tak boleh nak record sebab saya tengah on kan. Okey, dia jalan. Okey, hello semua. Saya Suhana daripada Politeknik Mersing. Okey, terima kasih. Okay, saya boleh stop. Okey, so bila kita play balik. Mana dia situ tadi? Okey, kat mana tadi saya klik? Lupa dah. Okey, yang contoh kat bawah ni. Okey, dia tak insert. Okey. Oh, sorry, dia kat sini. Kita boleh pindahkan dia. Okey, so kalau kita play. Saya tengah on kan? Okey, dia jalan. Okey, hello semua. Saya Suhana daripada Politeknik Mersing. Okey, terima kasih. Okay, saya boleh. Okey, so kita boleh, maksudnya tak semestinya kita boleh record gambar, video ataupun lain-lain, tapi kita boleh juga hantar kepada buku yang kita nak share kepada kawan-kawan kita dalam bentuk audio. So diorang boleh check lah, boleh tengok dan kita boleh, mereka boleh dengar lah apa yang kita nak cuba sharekan. Okay. Ini saya record tadilah. Assalamualaikum, saya Suhana binti Ismail daripada Politeknik Mersing. Sekian, terima kasih. Okay, so bila kita play kat sini kita boleh nampak lah. Okay, ni audio yang telah dibuat. So nak sampaikan maklumat, umpamanya kita nak share dengan kawan-kawan, kita dah share, okay, boleh suruh orang kata maklumat tu boleh dikongsi melalui audio ataupun yang lain lah. Sometimes kita suka buat koleksi lagu, okay, so kita boleh simpan juga dalam kita punya OneNote. So itu yang saya nak tunjukkan kepada adik-adik sekalian, bagaimana sebenarnya kita boleh menggunakan OneNote ni untuk kita punya pengurusan, okay, kita punya persekolahan, kerja sekolah, pengurusan kelab, aktiviti koko, personal pun kita boleh letak dan kita insert dalam kita punya OneNote di bawah Windows 10 lah, okay, yang di bawah Microsoft 365 yang telah dibekalkan kepada adik-adik semua. Okay, so boleh gunakan semaksimum yang boleh. Sama ada untuk kita sebagai bahan rujukan, kerja sekolah, sebab sometimes saya dah banyak-banyak sangat kerja sekolah, kat mana saya nak letak. Okay, bila kita online kita banyak dapat kerja sekolah. So tak tahu mana satu yang kita dah siap, mana yang kita belum. So kita boleh guna kita punya OneNote ni, kita simpan semua kerja sekolah dalam ni. Dan jika contoh senang nak memudahkan, adik-adik boleh kongsi, share link tadi dengan cikgu. So cikgu boleh tolong tandakan secara digital ink directly daripada buku adik-adik. So tak ada orang kata kita maybe kita termiss ke, jadi ia amat-amat membantulah terutama kita sebagai seorang pelajar. Tapi bagi saya OneNote ini bukan hanya sebagai seorang pelajar saja, saya sebagai seorang pensyarah pun agak banyak membantu, memudahkan, dan juga saya menyimpan semua kerja-kerja saya di dalam OneNote ni dan kita boleh refer di mana-mana. Contoh kalau misalnya kata bos minta kerja untuk dihantar, okey, saya boleh buka balik my book, okey, dan tengok okey apa yang saya dah buat, ada tak saya simpan documentation. So kita ada tempat yang boleh kita tuju untuk kita cari balik bahan-bahan yang telah kita siapkan. Okey, saya rasa itu saja perkongsian dari saya. Boleh ke saya pass untuk kepada Puan Fairuz ke ataupun ada soalan ni Puan. Okey. Okey. Soalannya daripada anonymous lah, dia tak tuliskan nama. Okey, kalau insert gambar, kualiti gambar masih kekal sama ke? Kualiti gambar masih kekal sama ke? Maksudnya dia kompres ke tak?
kompas ke tak. Setakat ni saya tengok kualiti masih lagi cantik lah, walaupun kita try search masuk ke dalam kita punya OneNote lah. Okay. Cuma kalau dari segi file tu saya dah test, saya tu memang dia punya size 50 MB. Kalau macam buku kan, saya dah try masuk buku tadi. Buku teks ni limitation dia adalah 50 MB. So bila 50 MB dia tak boleh nak insert, dia akan error. So kalau cikgu sekolah maybe kita kata kita boleh nak buka, kita boleh buka dan kita boleh print screen ataupun snipping tools tu kita crop lah mana yang kita nak share dengan yang kita nak guna untuk kita punya info lah, sebab size dia tu ada limitation. Okay, ada soalan lagi ke? Okey, ada satu soalan lagi tapi rasanya tadi dah ditunjukkan. Dia cakap boleh ke kita kongsi nota kita dengan orang lain kalau kita guna OneNote? Boleh. Tadi dah ditunjukkan kan? Contoh kalau misalnya kata kita tahu email dia adalah lebih baik, tapi kalau kita tak tahu email dia, kita copy link tu kepada anyone tu dan kita hantar dekat WhatsApp dia. Boleh tengok macam contoh lah, saya dah set kerja sekolah saya kan, ataupun saya kata okey latihan ni saya nak buat, okey saya nak suruh cikgu semak lah. Okey, contoh ni saya pilih je jawapan dia, contoh okey, lepas tu saya WhatsApp cikgu, saya dah siap soalan latihan ni, boleh tak cikgu semakkan? Okay, so saya akan bagi link ni kepada cikgu. Okay, kita bagi share link ni dekat anyone can edit ataupun dekat sini. Okay, ataupun dia view. Kalau tak nak bagi dia nak bagi view, kita view lah. So nanti dia kena download lah. Okay, kalau tak kita bagi dia allow editing, kita boleh tengok dan dia boleh tanda kepada cikgu. So cikgu pulang balik pada saya. Okay, ni salah, itu salah. Okay, dia boleh buat semakan kat situ lah. Contoh. Okay, alright. So itu sahaja soalan yang diajukan. So ada apa-apa lagi ke yang Puan Suhana nak kongsikan sebelum kita buat cabutan bertuah kita pada hari ini? Okay, ada sikit lah saya. Ada pesanan untuk adik-adik. Pesanan saya kepada adik-adik. Okay, sebenarnya saya rasa MOE telah berikan akaun Delima tu dengan berbagai aplikasi tu, diharapkan boleh menggunakan sebaik mungkin. Okay, maybe yang tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu dia boleh akses telefon, dia boleh akses PC, tak ada masalah. Maybe dari segi darjah 1 sampai darjah 6 tu take times, tapi saya rasa budak sekarang sekolah rendah pun dia dah advance, darjah 3 pun dia dah boleh akses phone, boleh main Mobile Legends. So there is no issue. So saya rasa untuk OneNote ni taklah sesuka mana untuk kita gunakan dia, dan gunakanlah sebaik mungkin akaun tersebut yang diberikan kepada setiap pelajar maupun juga pensyarah ataupun cikgu. Di Politeknik pun kami menggunakan Microsoft juga, dan kita minta juga pelajar-pelajar akses OneNote dan kita guna secara face to face bila sebelum COVID, dan orang kata bila sekarang ni COVID ni kita gunakan memang secara online dan mudahlah untuk kita pantau, untuk kita semak apa aktiviti ataupun tugasan-tugasan yang diberikan kepada pelajar. Hopefully adik-adik di luar sana boleh menggunakan OneNote ini sebagai satu orang kata pusat rujukan, sumber untuk kita simpan documentation dan kita boleh buat banyak exercise kat dalam tu. Bukan sahaja untuk diri kita sendiri, dan kita boleh share juga dengan kawan-kawan sekolah yang lain. So itu sahaja dari saya, Pak Irus.